Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat malam. Bersama saya kali ini, malam ini, dengan tajuk 7 cara bagaimana anda mahu motivasikan diri sendiri. Kadang-kadang kita nak motivate diri kita ni, kita perlukan seorang motivator. Tapi kali ini, saya bincangkan satu tajuk 7 cara bagaimana anda memotivasikan diri sendiri. Sebelum kita pergi kepada topik perbincangan pada malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Hai, saya Ridwan Jalil bin Yahya, merupakan Sales Manager Green Matrix yang beroperasi di Kajang, Selangor. Kepakaran kami adalah membantu para pelancong dalam dan luar negara, syarikat korporat dan agensi kerajaan serta mereka yang menghadapi masalah pengangkutan dalam menyediakan perkhidmatan kereta sewa yang bersih, selesa, tip-top dan selamat agar pelanggan kami sampai ke destinasi dengan tenang dan gembira. Okey, itu perkenalan saya kepada anda. Okey, berkenaan dengan tajuk pada malam ini, 7 cara untuk memotivasikan diri anda. Saya ada list down beberapa perkara supaya membantu sahabat-sahabat saya yang kurang motivate diri, yang kadang-kadang mula-mula semangat. Tapi bila fikir orang tu begitu begini, apa orang lain kata, jadi kita pun dah stuck. Rasa semangat mula dah padam, dah slow, tak ada orang nak tolong push kita kan. Jadi bagaimana kita nak latih diri kita ni untuk memotivasikan diri? Yang pertama adalah kita kena set personal drive kita untuk mencapai matlamat. Maksudnya kita kena ada goals. Kalau kita nak motivate diri, kita tak ada apa yang kita cita-citakan, kita hendakkan. Hai Tuan Zainal Ismail, terima kasih kerana menonton. Jadi untuk memotivasikan diri ini, kita kena set apa target kita, apa yang kita nak kan. Kalau kita tak ada sesuatu yang kita nak, kehendak diri itu tak kuat kan. Kehendak diri itu tak kuat, macam mana kita nak personal drive kita tu melonjak? Sebabnya untuk memotivasi diri sendiri ni, dia perlu ada personal drive yang kuat, kehendak diri itu yang kuat. Yang kedua, kita kena transform. Bila fikiran ni dia fikir yang terlalu kompleks, terlalu susah, begitu begini kan, banyak sangat yang bermain di fikiran. Jadi kita tukarkan cara berfikir tu, daripada kompleks, daripada yang susah tu, kita jadikan dia sebagai yang simple, yang mudah. Bila kita buat sesuatu perkara tu, tukar kepada minda kita ni fikir perkara yang mudah. Jadi bila benda tu ditukarkan kepada yang mudah, maka segala benda yang susah tu menjadi senang. Otak kita pun dia berjalan. Dia akan melatih diri kita untuk menerima sesuatu tu dengan cara yang mudah. Yang ketiga, tuan-tuan, dia sebab apa fikiran kita ni fikir yang kompleks? Sebab apa? Sebabnya jiwa dan raga kita itu, kita tak jinakkan dia. Jadi untuk itu kita perlu ubah mindset kita. Kita kena latih mindset kita. Hai Cik Kisha Lara, terima kasih kerana menonton saya pada malam ini. Okey, melatih minda, tukar minda kita untuk sentiasa merasa sedar, sedar bagaimana
otak kita ini berfungsi, bagaimana otak kita ini dia buat kerja. Bila kita faham otak kita ni, setiap orang otak dia tak sama kan. Jadi kena faham diri kita, cara kita berfikir kan. Bila kita faham cara kita berfikir tu, kita boleh melatih otak kita macam mana dia bekerja. Tapi kita nak latih otak kita bekerja ni, kita kena sedarlah bagaimana dia melakukan kerja tu. Kalau kita tak sedar, kita kena dipermainkan oleh fikiran sendiri. Okey, sekejap ya. Okey, terima kasih kerana masih setia menunggu saya. Kita sambung balik bagaimana 7 kaedah, 7 cara untuk memotivasikan diri kita. Terima kasih kepada anda yang menonton, yang like, yang share. Terima kasih. Hai Tuan Muhammad Zaki, terima kasih kerana menonton. Okey, yang keempat adalah kita celebrate, kita raikan, kita selamat malam Tuan Muhammad Zaki, terima kasih kerana menonton. Kita raikan segala kejayaan ataupun achievement, capaian yang kecil daripada starting point tu yang berjaya kita selesaikan. Kita kena raikan, kena celebrate supaya motivasi dalam diri kita ni meningkat. Itulah 4 kaedah untuk memotivasikan diri sendiri. Yang kelima, yang seterusnya, kena macam yang pertama personal drive tu, kita kena set measurable, ukuran kepada matlamat kita. Dia kata set measurable goals, ukuran pada matlamat kita. Kalau anda pernah mengikuti seminar Dr. Azizan Osman atau kelas dia, hai Kios Atuk, terima kasih kerana menonton. Jadi kita ada ukuran measurable, matlamat jangka masa pendek dan matlamat jangka masa panjang. Dalam setahun apa matlamat kita, dalam 3 tahun apa matlamat kita. Hai Tuan Nasir, terima kasih kerana menonton. Dalam 9 tahun, dalam 10 tahun, semua tu ada ukuran. There is a magic numbers. Jadi perlu ada measurable. Sebab apa ukuran tu? Supaya kita punya fokus tu tidak tersasar. Fokus kita tu tidak terpedaya dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang boleh menggelincirkan kita daripada matlamat utama. Waalaikumsalam Tuan Nasir, terima kasih kerana menonton. Okey, itu antara yang kelima. Okey, yang keenam ni penting sekali. Kita selalunya nak motivasi ni, kita nak diri kita motivate, diri kita ni getting better, diri kita ni menjadi lebih baik. Selalunya kita ingin memotivasikan diri kita ni menjadi lebih baik. Kita kena tukar caranya, cara motivate ni, daripada mendapatkan motivasi, kita kena belajar memberi. Antaranya memberi manfaat pada orang lain. Kalau orang minta kita mengajar sesuatu, kita cuba memberi pendapat, memberi idea dan sebagainya. Daripada kita asyik terima aja kan, nak terima apa motivasi, cuba kita bagi motivasi pada orang lain, cuba kita memberi kata-kata semangat pada orang lain. Jadi bila kita melatih tu, dan dengan tidak langsung otak kita ni dia akan lebih kepada mencipta sesuatu yang lebih kreatif. Bila kita start memberi, kita mengajar,
otak kita ni mula bergerak untuk lebih kreatif daripada kita asyik menerima saja kan. Jadi apa salahnya kita memberi, mengajar, apa saja untuk diberikan, memberi manfaat pada orang lain. Okey, yang ketujuh, yang terakhir kita cipta dan ulang apa habit ataupun kita punya, dia kata create and repeat a new positive habit. Tabiat harian kita tu kita cipta, ya, memberi lebih baik daripada yang menerima. Terima kasih Kios Atok. Jadi yang terakhir ni kita cuba cipta tabiat yang lebih baik, yang positif. Bila kita cipta tabiat yang positif ni, maksudnya kalau kita biasa bangun lewat, kita cuba awalkan kan, cuba tukar tabiat kita. Bila kita create tabiat yang baru tu, dia memberi energi yang baru. Bila kita cuba tukar tabiat yang lebih baik, maksudnya daripada tabiat kita kan makan makanan yang tak sihat, fast food dan sebagainya, tukar kita punya diet pemakanan tu menjadi yang lebih sihat kan. Tukar daripada suka lepak kepada exercise, workout kan, daripada duduk saja tu gerak sikit, exercise kan. Jadi itu antara, hai Tuan Wahid, terima kasih kerana menonton. Itu antara 7 cara ataupun kaedah untuk kita self motivate, memotivasikan diri sendiri. Hai Tuan Syarafuddin, terima kasih kerana menonton. Okey, pada malam ini 7 perkara yang kita bincangkan, bagaimana untuk kita memotivasikan diri kita. Saya balik pada poin yang pertama. Pada anda yang baru masuk, kita ulang secara sekali lalu. Yang pertama, kehendak diri yang kuat untuk personal drive. Sebab apa? Sebab untuk memotivasikan diri kita ni, kita perlu kehendak yang kuat. Kalau kehendak kita ni lemah, ya, Kios Atok buat tabiat yang lebih baik untuk memajukan diri. Ya, betul. Itu antara yang terakhir tu, kita create tabiat yang lebih baik. Selain daripada kehendak diri yang kuat, kita transform daripada, yang kedua, transform daripada yang susah kepada yang mudah. Yang ketiga, change mindset kita untuk sedar bagaimana otak kita ni berjalan kan. Kalau kita ni jenis susah, kalau nampak numbers tu, matematik kiraan tu, kita dah pening kan. Cuba tukar jadi benda yang simple. Lama-lama kita akan rasa menarik dengan numbers. Kita akan seronok melihat numbers. Yang sebelum ni kita rasa complicated lah kan. Bila tengok numbers lah complicated kan. Jadi kita tukar, transform daripada kompleks kepada yang simple. Tapi kena ada sedar benda tu mudah-mudah, lama-lama jadi mudah lah. Yang keempat tu, celebrate small achievement. Apa saja target kita ni capai, kita raikan untuk motivate diri kita. Kalau kita tak raikan, macam mana kita nak high energy kita punya motivate diri tu kan. Kemudian set measurable goals. Jadi kita kena letakkan matlamat kita jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Matlamat 1 tahun macam mana, 3 tahun macam mana, 10 tahun macam mana. Yang keenam,
tukar daripada asyik menerima motivasi, kan, selalu pergi jumpa motivator untuk dapatkan motivation. Kita tukar daripada menerima kepada memberi. Tukar daripada menerima dengan memberi motivate. Jadi bila kita memberi motivation ni kepada orang lain, dengan secara tidak langsung self motivation kita ni meningkat. Okey, yang terakhir, kita cipta dan ulang-ulang tabiat yang positif. Kadang-kadang bad habit ni dia membuatkan kita punya diri ni tak motivate. Dengar orang perli sikit, kita dah sentak. Dengar orang kata begitu begini, kita dah down. Jadi semua tu terjadi kerana self reflection kita tu, channel kita tu, kita tak setting elok-elok, kan. Itu yang pentingnya positive circle. Dengan positive circle ni, kita punya self motivation kita ni meningkat. Macam saya cerita semalam ni, bila kita down tu, dia umpama bateri yang lemah. Bila bateri yang lemah tu kita jam dengan bateri yang kuat, dengan secara tidak langsung bateri yang lemah ni pun menjadi kuat. Itu antara kelebihan, kebaikan anda mencari positive circle. Dia membantu energi anda, membantu pemikiran anda, membantu self motivation anda. Okey, setakat itu saja pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton saya pada malam ini. Semoga setiap diri kita ini memotivasikan diri, kan. Jangan asyik down saja, kan. Cuba menaikkan semangat, bangkit. Okey, terima kasih yang menonton pada malam ini. Assalamualaikum. Bye bye.